Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memelihara setiap kami ya Tuhan. 主啊，我们相信你有能力保守我们每一个人， Itu sebabnya kami mau menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. 所以我们要完全的仰望，把生命交托在你的手中。 Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, mohon Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. 这个时刻，我们要学习神你的话语、你的真理，恳求你帮助我们每一个人。 Kami mohon Allah Roh Kudus memampukan setiap kami satu persatu. 恳求圣灵上帝也来帮助我们每一个人， Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. 使我们不只诚以听旨，而可以实行在我们的生活中。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣的名， Amin. 阿门。 Setelah kita bersyukur kepada Tuhan di minggu pertama bulan Juni ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. 我要感谢神，这个是6月的第一个礼拜，可以在这里敬拜。 Mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. 让我们打开圣经，约翰福音第6章第1到第15节。 Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. 约翰福音6章1到15节。 Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 8, lalu kemudian ayat 9 sampai 15 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 牧师念第1到第8，然后第9到第15，我们用华语念。 Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 dengan demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, 第9节，在这里有一个孩童带着五个大麦饼、2条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有5000。耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人。分鱼也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”他们便将那5个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了12个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要来到世间来的先知。”耶稣既知道众人要来强迫他做王，就独自又退到山上去了。 Saudara, kita hidup di abad di mana teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar. 我们现在活着的这个时代是很需要先进的科技的。 Kemajuan teknologi tidak dapat dihindari oleh setiap kita hari ini. 科技的进步对我们来是非常重要的。 Tentu saja ada banyak manfaat, tetapi juga ada banyak hal-hal yang kurang baik 虽 daripada. 然有很多益处，但是也有一些坏的地方。 Saudara, di dalam perkembangan teknologi ini kita mengenal istilah di dalam dunia ini adalah istilah less. 在这个时代，我们就知道了这些名称叫做少 yang artinya kurang, saudara. 就是缺少 Telepon kurang kabel, wireless. 就是我们的电话现在没有用电线了。 Punya mobil, punya rumah sekarang nggak pakai kunci lagi, cuma pakai sidik jari, keyless. 我们的屋子进入屋子或者是打开汽车也是可以用我们的指纹。 Kompor di rumah nggak pakai gas lagi, ya, wireless. 煮菜的那个灶就是不需要火了，可以用电了。 Anak-anak sekarang udah nggak ada takutnya, ya, fearless. 现在的孩童并没有惧怕了。 Tetapi ada banyak anak-anak juga yang bertumbuh hari ini di keluarga-keluarga yang fatherless. 可是很多孩童他们现在没有了父亲，
Bukan hanya kemudian keluarga yang broken, tetapi banyak para pria yang mengabaikan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. 不只是他们的家庭破裂，但是很多的男人其实没有负起做父亲的这个责任。 Kita hidup di zaman media sosial yang membuat kita sedang speechless. 这些时代呢，使我们成为无话可说的人。 Banyak anak muda hari ini dan mungkin bagian dari kita juga mengalami posisi yang agak sulit hingga akhirnya jadi jobless. 所以也是很多的年轻人，他们没有办法，他们就成为没有工作的人。 Pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan akhirnya tersingkirkan oleh karena perkembangan teknologi. 因着时代的进步太快了，他们追不上，所以他们就变成没有工作了。 Dan seakan perjalanan hidup kita hari ini menjadi meaningless. 有时候我们现在的生活也成为没有意思的生活了。 Satu keluarga kumpul makan bukan ngobrol malah main handphone. 家庭合在一起吃饭，其实哪有什么意思呢？只是大家拿着手机在玩。 Malam sacapme, akong, ama kumpulin semua anak-anak, cucu, menantu, semua pada main handphone. 年三十吃晚饭的时候，团圆饭的时候，其实大家手中也是拿着手机在玩。 Ya, sehingga hal yang dilakukan menjadi meaningless. 所以整个过程就变成没有意思了。 Nah, saudara, seorang ahli sosiologi dari Perancis bernama Jean Baudrillard. 有一个社会学者从法国而来的， Saudara, berkata hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia di mana informasi semakin bertambah dan bertambah. 他说我们现今的时代呢，这个信息呢是越来越多的， Tetapi semakin berkurang makna. 可是它的意义变成越来越少了。 Saudara, dia mengamati bahwa kehidupan yang kita jalani hari ini kita dibanjiri dengan begitu banyak informasi, tapi kita semakin kekurangan makna di dalamnya. 我们活着的时候，我们被这些时代的一些信息一致的往着我们这里来，变成我们的生活没有意义了。 Ada kebutuhan yang besar dalam hidup manusia. 其实，在人的生命中有很大的需要， Menjalani kehidupan yang penuh makna, bukan? 是需要那个有意义的生命。 Karena hidup ini bukan hanya sekedar lahir, besar, tua, meninggal. 因为人或做不只是生出来、成长，然后就死亡。 Tetapi Allah menciptakan kita pasti ada tujuannya, bukan? 神创造我们是有目的的， Tapi situasi zaman ini membuat kita kurang memaknai hidup ini. 但是现今的时代所发生的一切，是我们对这个有意义的生命呢，没有看着重要的。 Abraham Maslow, seorang psikolog, dia membuat sebuah diagram atau bagan daripada kebutuhan manusia. 那么阿布拉罕·马斯洛呢创造了一个我们需要的这一个需要图。 Dia mengatakan bahwa bagian dasar daripada kebutuhan manusia adalah yang bersifat fisik. 他说，人类最基本的需要其实就是实质性的， Makan, minum, tidur, pakaian. 就是吃喝穿睡觉等等。 Kalau yang primer ini terpenuhi, maka dia akan naik ke tahapan berikutnya. 如果是最基本的符合了，得到了满足，他就上一层了。 Itu kebutuhan rasa aman. 那第二层就是觉得有这个安全感了。 Dia perlu keamanan, stabilitas, keteraturan di dalam hidupnya. 在生活里面，他需要的是安全是一切的舒适性的、平安的。 Maka dengan rasa aman kita bisa merencanakan nanti bulan depan saya mau ke keliling Eropa. 如果他觉得安全了，他就能够做计划，下个月要去欧洲旅游。 Nanti tahun depan saya mau ke tanah Israel. 明年就要去以色列。 Tetapi kalau kemudian terjadi kekacauan, jadi susah ngebayanginnya. 如果出了纷争、纷乱，那么他就不能够做计划了。 Bukan kayak itu yang kita alami 2-3 tahun yang lalu ketika pandemi datang. 就好像2-3年前疫情发生的时候， Hidup kita berantakan, tidak lagi teratur, tidak lagi stabil. 人的生活变成混乱了，不再按照次序了。 Kita balik lagi ke bagian yang dasar. Kalau bisa makan, bisa minum, bisa tinggal, waktu pandemi kemarin udah bersyukur. 我们又退到那个基层了，有吃喝穿着就好了。 Tidak usah mikir yang lain-lain. 不要再去思想其他了。 Masalah yang ketiga adalah kebutuhan akan sosial. 第三层是社会的交往的。 Maslow mengatakan bahwa kita perlu kemudian kebutuhan ini dipenuhi, yaitu relasi bersama dengan keluarga, orang-orang yang kita kasihi. 马斯洛说，这个第三层呢是需要我们与家人与亲戚、朋友等等有一个沟通。 Nah, ketika kebutuhan ini terpenuhi, kita akan masuk lagi ke kebutuhan yang paling yang agak tinggi lagi, itu penghargaan. 那么更高的一层呢，就是人需要接受那个赞美或是奖赏。
ada pencapaian, ada status, ada tanggung jawab, ada reputasi yang kita emban. 因为当你达到一个程度的时候，你需要人给你的地位啊、称赞啊、等等。 Dan kebutuhan yang paling tinggi kata Maslow adalah aktualisasi diri. 那么最高层的马斯洛所说的是人的这个自我启发了。 Seorang baru bisa memikirkan tentang pengembangan diri, pemenuhan ideologi setelah 4 di bawahnya itu terpenuhi. 当他4个阶层全部达到的时候，在最高层，他在追求个人的实现。 Maka kata Maslow, jangan pernah berbicara tentang pengembangan diri kalau orang itu belum kenyang dulu perutnya. 所以马斯洛说呢，不要再讨论个人的发展，如果他连吃饱肚子都不行啊。 Jangan kamu bicara tentang pencapaian, status, dan reputasi sebelum kemudian dia hidupnya aman, nyaman, stabil. 我们也不要说我们去追求我们的这个地位等等，如果我们都没有觉得安全。 Nah, saudara, Maslow melihat dari pengamatannya. 这是马斯洛的研究。 Saudara, pertanyaannya hari ini di mana posisi kebutuhan kita? 那么今天我们的需要是在哪一个阶层呢？ Fisiologis yang paling mendasar, 是不是在最基层的需要， rasa aman tingkatan 2, 或者是第2层你需要安全感， sosial tingkatan ketiga, 或是第3你需要有交际， penghargaan tingkatan keempat, 或者是第4层你需要人家对你的这 atau 个评估， aktualisasi diri 或 bagian. 者是在最高峰呢你的自我 Saudara, 实 kita 现了。 akan sama-sama belajar hari ini dari firman Tuhan yang kita sudah baca. 那么今天我们学习我们所念的经文， Mari kita perhatikan Alkitab kita, saudara. 让我们看我们的圣经。 Saudara, Yohanes menuliskan bagian ini. Dia berkata, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. 自此以后，耶稣渡过加利利海，就是提比利亚海。 Saudara, kata sesudah itu menunjukkan bahwa bagian ini yang ditulis oleh Yohanes masih berkaitan erat dengan bagian sebelumnya. 这一段话，自此以后告诉我们说，它跟上一个经文有关系。 Nah, saudara, kalau kita membaca pasal 5, 第5章 kita sudah merenungkan bagian pasal 5 itu 2 minggu lalu dan minggu yang lalu. 上2个星期我们也讨论了第5章。 Di pasal 5 ayat 1 sampai 18 dikisahkan tentang orang yang sakit lumpuh udah 38 tahun menderita. 我们那时候谈到了一个犯了病38年的人， Saudara, orang ini berada di kolam Bethesda. 他在这个贝德斯大的池旁， 38 tahun dia menantikan kesembuhan. Setiap kali kolam itu terguncang, dia mau ke sana, belum sempat sampai sana, sudah ada orang yang terjun duluan. 每一次这个水搅动的时候，他想要跑进去，但是他走不动，所以就变别人领先了。 Maka kemudian ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang ini, Tuhan berkata, mau nggak kamu sembuh? 当耶稣见到他的时候，耶稣就问他：“你要痊愈吗？” Bukannya nggak mau Tuhan, nggak ada yang gotong saya ke sana. 他说：“并不是我不想要，但是没有人扶着我去那边。” Nah, Tuhan berkata, mau nggak kamu sembuh? 主耶稣只是问他：“你要痊愈吗？” Mau. 要。 Maka Tuhan berkata, angkatlah tilammu. 所以耶稣就直接说呢：“拿起你的褥子。” Hari itu orang itu mengalami kesembuhan. 所以那一天，这一个人就得做了完全的医治。 Nah, saudara, masalahnya adalah orang-orang Yahudi yang lain yang melihat karya penyembuhan itu marah sama Tuhan Yesus. 出现了一个问题，就是犹太人看到了这个医治的人， Kenapa marah? 产生了愤怒。为什么愤怒呢？ Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat itu pada hari Sabat. 因为耶稣是在安息日实行神迹。 Nah, saudara, di penutup daripada bagian tadi ayat 1 sampai 18 pasal 5 tadi, Tuhan Yesus berkata, Bapakku masih bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja. 因为耶稣在第5章里面说呢，我的父医治的工作，所以我也在工作。 Lalu kalau kita melanjutkan pasal 5 ayat 19 sampai 47, Tuhan Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya. 那么之后呢，耶稣就告诉他们，他到底是谁？ Dia mengatakan bahwa apa yang dia kerjakan itu berasal dari Bapa. 他对他们说，他所做的一切是从父那边领受的。 Dia dan Bapa adalah satu. 他和父是一样的，一起的。 Mereka satu esensi tetapi beda pribadi. 他们是同样的，但是他们是不同的性格。 Ya sudah ada sebelum dunia ada.
他在世界未有之前就已经 Dia 有， bersama-sama dengan Bapa. 他是跟父在一起的。 Dan apa yang Bapa kerjakan, itulah yang Yesus kerjakan. 父做什么呢？他也做什么。 Itu sebabnya Yohanes berkata, sesudah itu 所以耶稣就说呢，那之后 Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. 耶稣就渡过加利利海了。 Apa yang akan kita pelajari dan apa yang terjadi dalam pasal 6 ayat 1 sampai 5 sama saudara kaitannya dengan pasal yang kelima, yakni bagaimana Tuhan Yesus adalah Allah pribadi kedua yang bekerja menurut karya daripada Bapa. 那么第1节到第5节呢，同样跟第5章有关系，就是告诉我们说，耶稣是这个第2位来到世上，行父上帝所行的事情。 Dan mujizat yang dilakukan itu pun adalah karena kehendak Bapa. 那一些所行的神迹，乃是因着父自己的意愿而去行的。 Kita lanjut ayat kedua. 第2章第2 Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang sakit. 有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。 Saudara, Yohanes mengatakan ada begitu banyak orang mengikuti Yesus. 约翰说呢，好多人啊跟随耶稣， Berapa banyak orang itu? 有多少人呢？ Yohanes mencatat di dalam ayatnya yang ke-10, saudara dikatakan kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 他在第4节里面记着说呢，大约有5000人， Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. 这不包括妇女和孩子。 Jadi kira-kira saudara bisa hitung sendiri jumlahnya. 我们可以自己数算呢，有 Nah, saudara, ini orang banyak, 5.000 laki-laki ikut Yesus, mau ngapain? 那这5000个大男人跟随耶稣，为了什么呢？ Apa yang mereka cari? 到底他们寻找什么呢？ Apa yang mereka butuhkan? 他们到底需要什么呢？ Saudara, Yohanes melanjutkan ayat 2 itu dikatakan karena 他就接下来说，因为 karena mereka melihat mujizat yang Tuhan Yesus sudah adakan terhadap orang yang sakit. 因为他们看到了耶稣所行的这一些神迹， Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun. 他们看到了耶稣医治了那犯病38年的， Mereka ikut. 所以他们就情愿跟随耶稣了， Mereka juga mau mengalami kesembuhan yang sama. 因为他们也愿意得着同样的医治。 Jadi di sini kita melihat bagaimana Yohanes menggambarkan sekilas kira-kira apa sih yang diinginkan orang banyak ketika mereka ikut Yesus. 所以约翰描述给我们看，到底那时代的人，他们对耶稣有什么需要？ Tidak lain tidak bukan mereka mencari mujizat, yakni kesembuhan. 其实他们所需要的就是寻找神迹。 Salah nggak sih saudara? 有错吗？ Ya nggak salah. 没错的， Tuhan Yesus memang menyembuhkan. 因为耶稣真的医好了人。 Tapi kalau itu dasar daripada mengikut Yesus, 但是如果这个神迹是他们最基本的需求呢， maka kita akan menjadi kecewa. 那么我们可能会失望了。 Kita lanjutkan. Ayat 3. 第3节， Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. 耶稣上了山，和门徒一同坐在哪里？ Saudara, berbeda dengan ketiga Injil yang lain, Yohanes tidak memberikan keterangan apa-apa di dalam ayat yang ketiga ini. 但约翰在第3节里面并没有告诉我们什么事。 Kalau kita melihat peristiwa yang sama di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, 但是当我们看其他的马太啦、约翰等等福音的时候， maka ketiga penginjil ini memberikan penekanan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, Yesus mengajar mereka berbagai macam hal. 其实耶稣看到了很多人的时候，耶稣教导了他们好多样的事。 Dengan jelas Lukas mengatakan Yesus mengajarkan kerajaan Allah. 路加说，耶稣教导他们关于天国的事。 Setelah tadi orang-orang datang cari Yesus mau dapat kesembuhan. 那些人跟随耶稣是为了得做医治。 Matius dan Lukas mencatat Yesus mengajarkan kerajaan Allah. 路加、路太告诉我们说呢，马太告诉我们说呢，他们是被耶稣给予教导。 Dan Lukas menambahkan sedikit catatan, dan dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. 而且路加告诉我们说呢，他们这些人是真的有需要的人。 Betul dia melakukan penyembuhan, betul dia melakukan pemulihan buat kesehatan orang-orang itu. 是不是他们真的得做了医治，得做了他们的需要呢？ Tapi yang utama Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. 最主要的，耶稣教导他们关于天国的事， Karena untuk itulah dia datang, bukan?
耶稣其实是为了天国的事情而 Oleh 来到 itu sebab 世上的。 itu Yohanes tidak memberikan banyak penekanan terkait dengan penyembuhan Tuhan Yesus. 其实约翰也没有说太多关于医治的事情， Tetapi Yohanes mengkontraskan dengan ayat yang keempat. 但是约翰重点放在第4节。 Di ayat keempat Yohanes mencatat bahwa peristiwa ini terjadi pada Paskah hari raya orang Yahudi yang sudah dekat. 那时犹太人的逾越节近了。 Kalau saudara melihat di dalam Injil Yohanes, setidak-tidaknya ada 3 kali Yohanes menyebut kata Paskah. 在约翰福音里面3次他提到了逾越节。 Paskah pertama yang disebut oleh Yohanes adalah pada saat kemudian Tuhan Yesus berada di Bait Allah. 第一次当耶稣在圣殿里面的时候， Pasal 2 ayat 13 sampai 25 dikatakan Tuhan Yesus menyucikan Bait Allah menjelang hari raya Paskah. 就是在第2节里面，就是关于耶稣在圣殿里面的活动。 Saudara bisa bayangkan pada menjelang hari raya Paskah pada waktu itu banyak orang datang ke Yerusalem. 当靠近逾越节的时候，是好多的人呢去到了耶路撒冷， Mereka mau mempersembahkan korban kepada Allah. 他们要献祭给上帝。 Nah, saudara bisa dibayangkan betapa chaosnya tempat ibadah atau Bait Allah pada waktu itu. 那时候圣殿里面其实也是很纷乱的。 Ditambah lagi orang-orang yang penukar-penukar uang, jualan kambing domba. 还有那些做买卖啊、羔羊的，还有这些换钱的等等的人， Semakin membuat Bait Allah itu terlalu ramai. 变成在这个圣殿里面有太多的活动了。 Dan kita tahu saudara Tuhan Yesus marah. 所以耶稣就在那时候呢对他们愤怒， Balikan semua. 耶稣把他们的桌子翻开来了。 Dan dia berkata, rumah Bapakku akan disebut rumah doa, bukan sarang penyamun. 耶稣说呢，我父的殿是祷告的殿，并不是这些非手的。 Saudara, karena orang-orang yang berjualan ini, orang-orang penukar uang ini, saudara, menghalang-halangi orang-orang yang mau datang beribadah kepada 因 Tuhan. 为这些做买卖的，他们呢拦阻了人去到里面敬拜神。 Orang datang beribadah ingin berjumpa Tuhan, bukan? 人来到那边其实是要遇见神的。 Orang datang beribadah ingin mendapatkan pengampunan, damai sejahtera daripada Tuhan. 人来到神的面前是需要得做了宽恕，也得做了医治，得做平安。 Orang jalan jauh-jauh datang ke Bait Allah ingin berjumpa dengan Tuhan yang kudus. 他们从好遥远的地方来到耶路撒冷，其实是为了要见到神。 Tapi apa yang terjadi pada waktu itu, saudara, ketika mereka membawa kambing domba dari tempat rumah mereka sampai di Bait Allah, ditolak. 但是他们从遥远的家乡把这些羊啊等等带到神的圣殿的时候，他们就被拒绝了。 Dikatakan korban yang kamu mau persembahkan cacat, enggak boleh di. 因为这些做买卖的就说你所带来的羊有缺陷，不行，要换过。 Enggak mungkin pulang kan ngambil lagi. 他们不可能又走回路嘛， Caranya bagaimana? Beli korban yang baru. 变成他们需要向这些做买卖羔羊的人买新的羊。 Sudah jadi rahasia umum kalau kita berada di tempat wisata, harganya jauh lebih murah ya. Lebih mahal apa lebih murah, saudara? lebih mahal. 当然在游客的地区的这些东西都是比较贵的。 Saudara bisa bayangkan orang-orang yang mau beribadah bawa kambing domba tidak diizinkan, dia harus beli kambing domba dengan harga mungkin 3 sampai 4 kali lipat dari harga domba biasanya. 我们可以想象自己带来的羔羊不被接受，然后要买过新的羊，可能是3倍多了。 Niat hati datang beribadah berjumpa Tuhan mendapat kelegaan yang ada dapat kesesakan. 其实人是以全心全意来到那边要敬拜神的，但是他们所得到的就是失望了。 Mau ngaku dosa dapat pengampunan malah tambah dosa. 其实他们想要忏悔的，就变成更多的罪恶发生了。 Jadinya merepet, jadi ngedumel, marah, kesel, mangkel, 因为人民变成愤怒啦、发脾气啦等等， jengkel dan sebagainya macamnya. 很多的不舒服的、不高兴的事情发生了。 Jadinya ibadah menjadi sesuatu yang ya sudahlah, jalan begitu aja. 但是这一切事情，他们就任由它发生了。 Nah, itu di pasal 2. 那是在第2章， Tuhan Yesus menyucikan Bait Allah, mengembalikan kepada fungsinya tempat orang berjumpa dengan Tuhan. 耶稣就把这个神的殿呢，把它翻新了，使他们众人可以继续的在那边敬拜神了。 Paskah kedua yang kita baca ini. 那这个第2节 Dan Paskah yang ketiga dicatat di mana Tuhan Yesus ditangkap. 第3次的逾越节就告诉我们说，耶稣被捉拿的时刻。 Dia ditangkap, dia diadili dengan semena-mena, dan dia disalibkan. 他们是随从自己的意念把耶稣审判，然后又把他钉十字架。
Saudara perhatikan, Paskah yang pertama dan Paskah yang ketiga merupakan Tuhan Yesus memberitahu tentang misinya. 那么从第一个的逾越节到第三个的逾越节，我们可以看到耶稣告诉我们他来的理由、他的工作与责任。 Manusia punya kerinduan mencari Allah. 人呢有一个意愿要寻找神， Tapi karena dosa tidak bisa menjumpai Allah. 因着罪恶，我们见不到神， Maka Allah memberikan dirinya. 但是神就把自己献给我们。 Dia datang menyerahkan nyawanya supaya saudara dan saya bisa berjumpa dengan Dia. 他来到世上，把自己的生命献上，好叫你和我都可 Tapi 以 di 遇 dalam 见他。 perjalanan kita menyadari kita ada begitu banyak pergumulan beban yang kita hadapi. 但是在过程当中，我们有太多的这些重担与挣扎。 Dan di bagian ini kebutuhan utama bukan sekedar disembuhkan. 但是我们最需要的，并不只是接受医治。 Maka Yohanes menyelipkan Paskah yang berkaitan dengan misi Allah, itulah sebenarnya kebutuhan dasar manusia. 其实，在这个逾越节里面，最重要的就是遇见耶稣。 Baik saudara, kita lanjut. 继续 Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. 第5到第7节。 Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? 耶稣极目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？” Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. 他说这话是要试炼腓力，他自己原知道要怎么行。 Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 腓力回答说：“就是20两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。” Saudara, Yohanes mengajak kita memperlihatkan bahwa Yesus melihat bukan seperti apa yang murid-murid lihat. 约翰要我们看呢，其实他们所看的跟耶稣所看的是不一样的。 Ada satu kebutuhan yang paling hakiki yang ada di dalam hidup manusia. 耶稣看到了人类最基本的生活上的需要， Mereka kelelahan, mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 他们就是太累了，他们好像那个羊一样，羊群一样，需要人照顾。 Di tengah-tengah keterlantaran dan kelelahan mereka ini, mereka merindukan sesuatu yang dapat memuaskan mereka. 他们需要的是有一些东西能够满足他们， Tentu Yesus adalah roti hidup 因为耶稣是活的饼， yang dapat memuaskan jiwa kita. 耶稣能够满足我们的心灵。 Tapi di bagian ini Tuhan Yesus mengajak muridnya, salah satu muridnya itu Filipus, untuk melihat apa yang dia lihat. 但是耶稣邀约腓力去看，到底耶稣看到的是什么呢？ Maka Tuhan berkata, di mana kita bisa beli roti supaya mereka dapat makan? 而耶稣就问他们要去哪里买面包呢？买饼给他们吃呢？ Supaya mereka bisa dipuaskan. 使他们能够得满足， Supaya kedahagaan, kehausan, kelelahan mereka itu bisa kemudian dipulihkan. 叫他们的饥饿、口渴等等能够得着满足，使他们能够强壮起来了。 Yohanes memberikan catatan di ayat ke-6, Tuhan Yesus mengatakan ini untuk mencobai Filipus sebab dia tahu apa yang dia akan lakukan. 约翰写着在第6节说，耶稣说这些话是为了要试验腓力，因为主自己原知道要怎么样行。 Sesudah Tuhan Yesus melihat kebutuhan, tetapi kalau kita melihat di dalam ayat 7, Filipus melihat sebuah kebuntuan. 耶稣看到的是人的需要，但是腓力看到的是这个没有出处了，不可能了。 Bagi Filipus ketika orang banyak berkumpul, 5.000 orang laki-laki, tidak akan ada satu restoran pun yang cukup di dunia ini untuk menampung mereka semua. 腓力看到了这么多的5000个男人，他们聚在一起，哪有一个卖东西的可以满足这些人呢？ Ini baru laki-laki loh, 这只是男人哦， belum perempuan dan anak-anak. 还没有包括妇女、孩子。 Saudara, kemarin kami para majelis dan rohaniwan ada retret majelis sesinode. 昨天我们执事们等等参加大会， Pesertanya kurang lebih ada 490-an. 好像有490多人。 Saudara tahu kami waktu makan dibagi 2 tempat. 当我们吃饭的时候，我们去2个不同的地方了。 Karena kalau satu tempat antrinya bisa sampai jam sesi lagi belum selesai, saudara. 如果只在一个地方吃，这个时间不够用了。 Itu saja butuh waktu 1 jam untuk bisa selesai makan ya, sambil makan sambil ngobrol antri dan sebagainya macamnya. 这完全的过程就需要1个小时。 Saudara, ini berapa kali lipatnya? 这5000人到底需要多长的时间？ Butuh berapa tempat? 需要好几个地方呢？ Butuh berapa waktu? 需要多少的时间呢？
Maka Filipus berkata, uang seharga 200 dinar, artinya 200 upah harian pada waktu itu 200 hari kerja, itu nggak akan cukup buat kasih makan orang sebanyak ini. 所以腓力说的22银子买的饼都不够他们吃。 Kalaupun cukup, paling cuma bisa nyicip, bukan makan ya, nyicip. 如果说可以吃饱的话是不可能，他们只是能够吃一点点而已。 Nah, yang ada saudara pasti orang udah lapar dikasihnya cuma nyicip. Apa yang terjadi saudara? 如果人已经饿了，你给他只是赏一下而已，会发生什么事情？ Bisa marah bukan? 他们当然会愤怒了。 Lebih baik kamu nggak usah kasih makanan daripada kasih makanan cuma buat ngotorin gigi. 更好是不要给他吃，你只是给他尝一点，他就发脾气了。 Saudara, maka Filipus berkata, kita buntu. 所以腓力就说我们需要， Desa-desa sekitar pun tidak akan mampu menampung mereka semua. 周围的这些乡镇都不能够满足。 Tetapi saudara sekali lagi, Tuhan Yesus melihat sebuah kebutuhan, Filipus melihat kebuntuan. 但是耶稣看到了人的需要，腓力看到的是这个没出处了，死路了。 Kita lanjut saudara, ayat 9 sampai 12. Di 第9 sini 到第12。 ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? 这里有一个孩童带着5个大麦饼、2条鱼，到底还算什么呢？ Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 耶稣就说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下。 Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka dan duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 耶稣拿起饼来祝谢了，就分给那坐着的人，分鱼也是这样，都随着他们所要的。 Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan itu yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. 他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。” Kalau tadi Filipus melihat kebuntuan, sedikit ada harapan. Andreas berkata ada anak kecil punya bekal 5 roti 2 ikan. 虽然腓力看到了没有出路了，但是还好有小孩子拿着5饼2鱼。 Tapi sekali lagi Andreas memberikan penekanan bahwa 5 roti 2 ikan itu nggak ada artinya. 但是安德烈其实他想着说，这也没有意思的。 Tapi menarik saudara, yang tidak ada artinya itu di tangan Allah menjadi berarti. 在我们看来没有意义的事情，没有意思的，但是在神的手中都变成很有意思了。 Yang kecil, yang tidak mungkin dianggap tidak berarti, tetapi ketika dipersembahkan kepada Allah menjadi sesuatu yang berarti luar biasa. Amin. 那最小的、最没有意思的，放在神的面前献上的时候，就变成最大的意思了。 Maka kemudian mujizat itu terjadi. 所以神迹就在那时候发生了。 Yesus memberi makan 5.000 orang. 耶稣就喂饱了5000人， Saudara, bukan nyicip. 他们并不只是尝尝而已。 Tapi Yohanes berkata, mereka makan roti dan ikan sebanyak yang mereka kehendaki. 这里说他们吃饱了，就按照他们所需要的吃到饱。 Hanya Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Amin. 唯有主能够这样的去满足我们。 Bagi manusia mungkin tidak bisa. 对于人来说，可能不能够这么做。 Kebutuhan itu terlalu besar. 这个需要是太大的， Secara hitung-hitungan, matematika dan sebagainya macam tidak masuk di akal. 我们如何的去计算它，都不符合我们的思想。 Sekali lagi saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. 但是对人是不可能，对神一切都可以的。 Dan hanya Allah lah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. 而且唯有神能够完全的满足我们的需要。 Nah, tadi kita sudah diajak untuk melihat apa yang Yesus lihat dan Yesus memberikan penekanan kepada apa yang Tuhan inginkan kepada murid-murid. 那刚才我们被邀约也是去看，到底耶稣看的是什么呢？按照神的看法。 Dua ayat terakhir, Yohanes mencatat bagaimana respon orang-orang banyak yang melihat dan menikmati mujizat itu. 那么约翰在最后的2节告诉我们说，这些人到底看到了什么呢？然后也吃饱了。 Saudara perhatikan ayat 14 dan 15. 我们看第14、第15节。 Bagian pertama, ketika orang-orang menerima berkat Tuhan itu, kebutuhannya dipenuhi, perutnya dikenyangkan. 当这些人呢，他们得着了吃饱了，他们就
看到了，他们这么说。 Respon yang pertama mereka berkata, dia ini benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. 他们觉悟，他们就说：“这真是拿要来到世间的先知啊！” Saudara, secara pengetahuan mereka mengakui bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang. 按照他们所看到的，他们的知识，他们说这是先知啊！ Jadi pemahaman mereka dengan apa yang mereka lihat cocok. 他们所了解的与他们看到的是一样的了。 Mereka pernah dengar nubuatan di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 ditulis bahwa sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. 其实神在这个马拉基书第4章第5节说：“看啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们哪里去。” Saudara, Elia adalah nabi terbesar kedua di dalam perjanjian lama. 在旧约时代，以利亚是第2大的先知。 Elia berdoa kepada Tuhan, 以利亚 hujan tidak turun 3,5 tahun. 以利亚对神祷告3年多不下雨。 Dia berdoa kepada Tuhan, hujan turun setelah 3,5 tahun. 他也再一次的祷告，当3年多过后下雨吧。 Elia juga adalah seorang nabi yang kemudian memerangi nabi-nabi palsu. 他也是这一位胆敢与这些假先知们作战的。 Ratusan nabi dipenggal. 几百个的假先知被杀掉了。 Elia membawa balik hati para orang Israel pada waktu itu kembali kepada Tuhan. 所以以利亚带这些以色列民的心呢归顺了神。 Elia juga kemudian dipakai Tuhan untuk memberkati seorang janda di Sarfat. 而且神也使用以利亚去祝福在沙发的这一个寡妇。 Seorang janda yang hidup bersama dengan anaknya, dia berkata, kami tinggal punya tepung yang sedikit dan selalu saya buat, itu makan pun gak cukup buat berdua dan setelah itu kami mati. 这寡妇是很穷苦的，只剩下了一些的那些面粉，然后吃完之后就没有命了。 Dan Elia berkata, kamu buat itu roti, kasih saya dulu. Percayalah bahwa tepung yang kamu buat, minyak yang ada kepada kamu tidak akan pernah berhenti, nggak akan habis, ada terus. 但是以利亚对寡妇说：“你把这个面粉做成了面包，先给我吃，以后在你家里的那些油，这永远起不完。” Dan betul saudara, janda ini mengalami pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis. 真的，这个寡妇就得着了神的照顾，是没有止境的。 Elia juga dicatat sebagai seorang nabi yang berdoa kepada Tuhan agar anak janda ini dihidupkan kembali. 而且以利亚也是一位呢，对这个一个寡妇死了的儿子祷告，使神把他复活起来。 Anaknya sudah mati dan dia berdoa, anak itu hidup lagi. 这个孩子其实是死了，但是他借着他的祷告，这个孩子复活了。 Nah, saudara, gambaran ini dalam pemikiran mereka dan mereka melihat Yesus cocok. 所以对他们的知识，以他们所看见的耶稣，他们说这是适合的。 Maka mereka berkata, ini loh nabi yang akan datang itu. 所以他们说：“哎，这就是将要来的先知啊！” Tetapi masalahnya saudara, apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka lihat tidak cocok dengan keseluruhan keberadaan diri mereka. 但是他们所认知的，与他们所看到的，并没有完全的一样。 Dan Yohanes mencatat di dalam ayat ke-15, Yohanes berkata bahwa mereka bukan mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi menjadikan Yesus dengan paksa, yaitu raja mereka. 因为第15节告诉我们说呢，他们结果并不是尊主为神，乃是要强迫耶稣做王。 Kalau Yesus melihat keletihan, kelelahan jiwa mereka seperti domba yang tidak bergembala, 耶稣看到他们的贫困，他们的这个疲倦呢，是好像没有人照顾的羊群。 justru orang-orang banyak ini yang melihat mujizat Allah lebih menekankan kepada masalah fisik mereka. 他们看到的一切神迹，其实他们是专注于他们的这个肉身的需要。 Mereka tidak butuh gembala yang menyegarkan jiwa mereka. 他们不需要哪一个牧子能够满足他们 Mereka 的 tidak 心灵方面 butuh 的。 gembala yang menuntun, memimpin mereka ke jalan yang benar. 他们不需要一个能够引导他们走正之路的牧子。 Mereka cuma butuh raja yang bisa kasih mereka makan, 他们需要的是一个王，可以给他们吃饱， yang bisa memberikan mereka keamanan, bukan lagi dijajah oleh Romawi. 可以给他们一个安全，不需要再被罗马人所管辖 Yang，bisa memberikan penyembuhan kalau mereka sakit. 可以给他们医治，如果他们有疾病， Itu yang mereka butuhkan. 这是他们的需要， Itu yang mereka inginkan. 这是他们所要的。 Sebabnya saudara,
Yohanes berkata, Yesus menyingkir. 所以约翰告诉我们说呢，耶稣就走开了， Karena dia datang bukan untuk itu. 因为耶稣来到世上，并不是为了这一些， Dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. 耶稣来到世上是为了要拯救那世上的人， Dia datang untuk memulihkan relasi kita yang rusak dengan Bapa. 他来到是要使我们与父的关系能够和好。 Saudara, Yesus bukanlah alat pemenuh dari kebutuhan kita. 耶稣并不是一个什么东西能够使我们能够得满足的， Tetapi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. 他是一位神，他是有权柄掌管我们生命的。 Saudara, apa motivasi kita ikut Yesus hari ini? 到底我们对耶稣基督的跟随有着什么的动机呢？ Apakah kita seperti orang-orang banyak itu yang mencari Yesus hanya demi memuaskan keinginan jasmani kita? 是不是我们像哪一些人呢？我们跟随耶稣只是为了要满足我们肉身的需要呢？ Kebutuhan perut kita, 我们肚子里面的需要呢？ sakit penyakit. 疾病。 Saudara, kalau kita mencari Yesus dengan cara demikian, kita nggak akan pernah menemukannya. 如果我们以这样的看法、以这样的思想来跟随主，我们永远找不到。 Karena dia ingin menjadi Raja dan Tuhan di dalam hidup kita, bukan sebagai pesuruh kita. 因为耶稣要在我们的生命当中做我们的主、我们的王，并不是作为我们的仆人。 Yang kita berkata, enggak, saya berkecukupan kok hidup saya. 可能我们说没有啦，我在生活上一切的需要都可以了。 Bagaimana dengan relasimu? 但是你的关系呢？ Bagaimana dengan penghargaan-penghargaan yang kau dan saya inginkan? 但是对于你所需要的这些奖赏等等的事情呢？ Ada kebutuhan-kebutuhan lain bukan yang ingin kita dapatkan daripada Tuhan. 到底是不是我们还有其他的需要想从神那边得着呢？ Saudara, mari kita menata ulang kebutuhan kita. 弟兄姊妹，叫我们再一次的看清我们自己的需要。 Apa sih sesungguhnya yang kita cari dari Tuhan Yesus? 到底真正我们需要什么呢？从主那边得着。 Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. 主啊，求你向我们每一位人说话， Jangan biarkan kami dikuasai hanya untuk memenuhi keinginan daging kami. 别让我们被我们身体的需要掌控着我们。 Engkau meminta kami untuk mencari terlebih dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya. 你叫我们要先寻找你的国， Maka semua akan Kau tambahkan dalam hidup kami. 那么我们世上所需要的一切，你都会加倍的给予我们。 Tolong kami lebih mengutamakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya. 求你帮助我们，能够实现的看重神的国度与神的真理， Daripada sekedar kebutuhan fisik yang kami alami hari ini. 多过看到我们自己身体肉身的需要。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉着耶稣基督的名下的祷告， Amin. 阿门。